Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mulakan kuliah kita pada malam ini. Kita mulakan dengan bacaan Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang dimuliakan imam yang bertugas, yang berusaha, tuan pengerusi dan ahli jawatan kuasa, surau, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita nak menyambung perbincangan kita dan juga perkongsian kita dalam merujuk kepada silibus pengajian kita, iaitu kitab penawar bagi hati. Dalam muka surat, kalau kitab ni 61 kah? Ya? 61. 61. Kita dah masuk dah bab yang pertama, iaitu babun awal. Bab yang pertama. Bila sebut bab ni, iaitu babu ni pintu. Pintu yang pertama, kita nak mula membicarakan, menyatakan kepada kita syarhul ta'am, iaitu sangat loba atas makanan. Sangat loba atas makanan. Ni semua dipanggil perangai-perangai hati, sikap. Kan kita ni tamak, haloba orang panggil tamak, lepas tu haloba. Sebab apa? Dia berkait dengan hati, dan perangai ini adalah perangai yang tidak elok dari sudut pandangan syarak. Kan syarak mengatakan sikap ni tak elok. Jadi macam mana kita nak baiki sikap ni? Diajarkan kepada kita, kan, tentang sikap yang baik yang dipuji oleh syarak, yang mana dengan sikap inilah maknanya kita akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darani ya rabbal alamin. Pengarang disebut adalah sangat loba. Loba ni tengok dalam kamus apa dia panggil, orang kata tamak. Kan tamak ni maknanya kita nak sesuatu tadi sampai peringkat kadang-kadang melampau. Kan melampau, orang kata nak tak apa makan, tapi kalau kita tadi makan tadi sampai peringkat melampau, maka sikap ini dikeji oleh syarak. Kan makan, sungguh kita makan ni untuk apa? Kalau kita nak makan tadi, kan makan tadi untuk kita mendapat tenaga. Tenaga tadi kita nak beribadah kepada Allah SWT. Itu tujuan kita makan. Sebab itu keperluan dipanggil jasmani. Kita tadi keperluan jasmani. Kita makan tadi. Apa dia? Pemakanan. Jenis-jenis pemakanan yang kita makan, yang Allah Ta'ala sebut, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah, tapi jangan melampau. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita. Makan, tak apa, kita nak makan apa yang. Tapi kalau makan, walaupun benda itu halal,
dia boleh menjadi berdosa, haram walaupun halal, kan, sebab kita melampau. Dah makan ni. Jadi bila kita dah melampau tadi, dia akan dipanggil sifat-sifat keji akan muncul daripada sikap awal tadi. Maka disebut di situ bahawa loba atas makanan itu adalah setengah daripada asal segala kejahatan. Perangai manusia jahat ni, kan, punca daripada makanan kita ni. Cuba tengok kalau tengah lapang tu apa yang kalau makanan berebut, kan, berebut kadang-kadang kita tak peduli dah orang, tapi kita je kalau lapar pun orang tak peduli dah, kan. Atau orang ke siapa punya ke janji aku nak banjir baru ni, kan, kita tengok ada di viral, kan, gambar makna seolah lapar mereka ni, kan, tak ada makanan. Ya, tahu, kan, tapi janganlah sampai ambil harta orang. Dah lah ambil harta makan tu, ya dah ceroboh premis supermarket apa semua, lepas tu ambil barang-barang. Tapi kalau barang makanan tu atas sebab memang kelaparan sungguh, tak apa, kan, dimaafkan. Dia kalau undang-undang hudud pun kes-kes begini dikecualikan. Tapi kalau bawa oven sampai keluar, kan, bawa oven, bawa barang elektrik, itu nak makan oven ke? Jadi ini, kan, jadi bila keadaan itu berlaku, mana kita nampak tadi dia telah melakukan satu perkara yang menyalahi undang-undang dan juga menyalahi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang curi itu pulang balik tu tak boleh dia ni, ya, dosa. Kong itu hak orang. Tapi kalau barang makanan tadi, tokek besar dia kata tak apalah, saya halalkan. Tapi halalkan tadi ialah barang makanan, bukan barang elektrik. Dia, kan, bukan Maidin saja. No, saya pergi di Mentakap tu, apa cerita pasar raya Cowboy tu dekat Mentakap tu pun habis orang ambil barang. Jadi ini dah, kan, sikap manusia tadi ada. Kalau kita tengok di negara kita, tak sampailah lagu tu, kan, ada bantuan-bantuan yang diberikan. Kadang-kadang sikap manusia, orang nak bantu dia tak mau, action pula ada, kan, berlaku. Jadi bila orang nak bantu dia tak mau, bila keadaan tu berlaku, air dah naik sampai ni, barulah nak panggil tadi, kan. Lepas tu marah pula, lambatlah datang selamatkan dan sebagainya. Tadi orang datang tak mau, tu kadang-kadang dipanggil sikap, kan, perangai manusia ni. Jadi dengan sebab itu kita diajar bagaimana akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila cerita tentang pemakanan tadi, ialah apa yang kita makan. You are what you eat. Kamu ialah apa yang kamu makan. Sehingga dalam Al-Quran mengaitkan makanan tadi, supaya kita mencari makanan yang halal, meninggalkan perkara-perkara yang haram yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tunjuk kita guide, kan, kalau dalam fiqh teras pun apa, dalam ekonomi dalam Islam, apa yang kita faham, kan. Kemudian ada indikator-indikator daripada Al-Quran supaya menegah kita tadi memakan daripada sumber-sumber yang haram secara zalim. Tak boleh, kan. Ini orang Islam pula dengan rasuah dia, dengan apa ni, macam mana orang Islam ni, kan, curi di orang, ambil hak orang sebagainya. Jadi kita kata kita Islam, sedangkan bukan Islam pun tak buat lagu tu. Jadi macam-macam cara, kan, manusia ni. Kadang-kadang sedih kita tengok. Jadi benda-benda ni kita kan dah tengok macam mana berlakunya kes-kes yang sebegini. Begitu juga dengan pemakanan tadi yang kita makan daripada sumber-sumber makanan. Apa dia? Daripada jenis-jenis haiwan. Maka Allah tunjuk kita, makanan jenis-jenis haiwan ni jenis apa yang kamu boleh makan. Susu dia kamu boleh minum, kemudian kulit dia boleh dibuat pakaian, dan jenis binatang ini kamu boleh jadikan dia sebagai kenderaan dan juga untuk membantu manusia dalam kerja-kerja seharian mereka dari sektor pertanian, dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala ajar, ada yang halal, ada yang haram. Yang halal pula nak makan bagaimana cara dia, Allah ajar, dan Rasul tadi, kan, melalui jenis-jenis binatangnya kita nak makan ni sembelih. Macam mana pula hukum fiqh mengajar cara menyembelih haiwan tadi, ya.
Jadi begitu juga dengan buah-buahan, jenis buah-buahan Allah sediakan tadi. Apa lagi jenis sayur-sayuran, tumbuhan tadi untuk manusia. Dan ada jenis-jenis ini, 3 kategori ini ada yang dijadikan sebagai penawar untuk manusia. Nah, kan Allah ciptakan untuk penawar ubat bagi penyakit-penyakit yang menyerang manusia tadi. Dalam sistem tubuh tadi dipanggil penyakit-penyakit jasmani. Ada penyakit-penyakit tadi dipanggil menyerang rohani. Penyakit-penyakit rohani. Itu dipanggil akhlak tadi. Kan, sikap. Kalau dalam bidang ilmu dipanggil akhlak tadi, ada kita belajar dalam bidang psikologi. Psikologi tadi ialah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mengenali tentang perangai manusia tadi. Kan, sikap. Itu dipanggil psikologi, dan dia ada dipanggil ubat dia tadi dipanggil psikoterapi. Apa yang kita nak ambil bahan-bahan tadi untuk mengubat penyakit-penyakit jiwa tu. Ini ilmu tasawuf tu. Kita sebut, ini yang kita belajar ni, kitab penawar bagi hati tadi. Jadi makan itu setengah daripada asal segala kejahatan. Kenapa? Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Perut ni. Kan, nak makan tu, nak makan ni, nak ceritanya. Cuba tengok, hari-hari kita makan. Kan, hari-hari makan tu, nak makan ni. Kadang-kadang pagi makan, tu dia orang panggil sarapan. Lepas tu pula waktu jam 10 pula break pula kena lagi. Lepas tu pula tengah hari pula makan lagi. Kan, petang pula tea time pula. Tu dia, malam pula makan lagi. Tengah malam pula makan lagi. Jadi himpun-himpun semua dipanggil mentera. Dia. Kan? Makan aja kita ni. Jadi itu kita kata tadi, bila kita makan tadi, apa sikap-sikap yang akan timbul bila orang ni over, kan, ekstrim tadi, makan je, duduk saja kunyah tu kunyah ni, tak boleh, perut tu tak boleh apa ni. Sebab itu Allah datangkan terapi dia, apa dia dipanggil treatment dia, asyam, berpuasa. Kan, Allah bagi kita latih puasa. Tu dah kita ni. Yang kalau latih puasa payah kita ni, masuk saya. Kan, kalau puasa tu tak letakkan dalam status wajib, kita pun tak kisah. Kan? Tapi bila letak status wajib tadi, Allah nak uji tengok. Ada yang buat, ada yang tak buat. Puasa Ramadan kan. Jadi Allah beritahu, sumu tasihu. Berpuasalah kamu, Rasulullah kata, nescaya kamu sihat. Kau perintahkan kita berpuasa. Kan, ada cara dia punya apa, peraturan dia. Kita bersahur, kemudian apa yang kita makan, jenis-jenis makanan yang kita makan. Bukan makanan yang kita makan tadi kita nak impunkan kuantiti, tapi pemakanan yang Islam ajar tadi melalui baginda SAW ialah makanan yang berkualiti. Jadi kita makan, cari. Ya, walaupun sedikit tapi kualiti. Makan. Ni makan tu dia. Tu yang buat penyakit tu. Kan? Obesitas lah. Apa dia, lepas tu kencing manis, darah tinggi, apa semua kan. Lepas tu macam-macam lah. Sakit tadi. Sebab apa? Sebab sikap kita tadi. Sebab tu Islam tadi dia mengajar kita. Allah Ta'ala mengajar kita. Allamal insana ma lam ya'lam. Kami mengajar manusia ni sesuatu yang manusia tak tahu. Sebab apa? Aku yang cipta manusia ni. Kan? Aku tunjukkan pada dia macam mana dia nak jaga jasad dia dan roh dia tadi. Maka Islam datangkan tadi sistem pendidikan nama dia. Dalam sistem pendidikan ni yang kita dulu kita ada apa? Kurikulum, co-curriculum. Kenapa? Kan? Kurikulum dan co-curriculum. Kita pun ada cikgu di sini, mantan cikgu. Sebab apa? Sebab kurikulum tadi ialah bahan-bahan mata pelajaran tadi yang nak membina akal manusia. Nak tahu benda ni dosa, halal haram, dosa pahala. Macam mana cara kita nak tingkatkan keimanan kita. Macam mana kita nak mendapat kejayaan dunia akhirat. Maka ada subjek-subjek dah. Yang kita sebut dulu subjek teras, kemudian subjek wajib, kemudian subjek tambahan.
Jadi bila co-curriculum pula ialah bagaimana kita nak membina jasmani kita, maka ada nama dia pendidikan jasmani. Kita bersukan tu kan, bersukan nak sihat apa semua. Ya, Islam aja. Sebab kita ni Allah ciptakan, dikombinasikan di antara roh dan jasad. Maka Islam datang kan tadi, pendidikan tadi nak bina roh sihat, jasad pun sihat. Tapi ada orang jasad sihat tapi roh tak sihat, kan? Ini orang kata sebut apa, dari segi pemikiran. Sebab itu dalam bidang psikologi, ayah-ayah pun ada belajar, cikgu-cikgu kita pun dalam mengambil pendidikan, dalam pendidikan, diploma pendidikan dan sebagainya, dia ada subjek yang berkaitan dengan psikologi, kan? Psikologi tadi macam mana kita nak memahami tadi tentang jiwa manusia tadi, sikap manusia, kategori kanak-kanak, remaja, lelaki dewasa, perempuan dewasa, kemudian sikap atau perangai nanti bila kita dah berusia, macam mana keadaan kita tadi, kan, dari segi emosi kita, sebagainya. Jadi Islam aja. Maka pendidikan jasmani tadi ialah untuk sihat jasmani tadi, dan jasmani tadi ada dipanggil kemahiran-kemahiran tertentu yang diajar kepada kita, bidang ni ialah bidang elektrikal, bidang pertanian, bidang yang berkaitan dengan kemahiran. Sebab tu kita dulu sekolah dulu dalam era 80-an, macam tu, awal 80-an, sekolah kan ada dua aliran masa tu. Kalau naik tingkatan satu, aliran apa? Satu aliran perdagangan, yang keduanya aliran perusahaan, kan? Ada. Ayah-ayah tak tahulah, mungkin yang lebih senior tu zaman dulu sekolah macam mana dia punya sistem pembelajaran. Sampai ada peringkat sekolah dulu, kalau tak naik kelas, tak lulus periksa, tak boleh naik kelas, kan? Ada. Mak saya tanya dulu, ayah pun tak lulus periksa, tak boleh. Sekolah dulu darjah 7 tu dah kira tinggi lah tu. Dah 7. Kata cikgu dulu darjah 4 dah boleh jadi cikgu dah. Kan? Tahun tu. Saya tok saya dulu, tok menakan saya di kampung dulu, orang kenal dia cikgu ni jenis cengih. Orang panggil cikgu labor. Kan? Tak tahu dia labor macam mana. Nama dia tu. Tapi bila sebut kat kampung tu cikgu labor, orang tahu. Tak? Cengih. Tu dia. Jadi ni dulu macam mana sistem pendidikan tu, hari ni begitulah. Dan ini dalam sistem KBSR pun nak tanya, KSSR, Kurikulum Standard Sekolah Rendah, KSSR. Macam mana hari ni bila UPSR dimansuhkan, UPSRA masih lagi ikut belum, sebab ni di bawah Jabatan Agama. Kalau UPKK sekolah rendah pun ujian penilaian kelas kafah, maka di bawah JAKIM. Jadi bagaimana bila dah dimasukkan, apa elemen-elemen yang mereka ambil kira tadi untuk membentuk manusia tadi. Jadi ini kan sistem pendidikan tadi. Maka bila Islam datang tadi, begitu. Jadi kita pun belajar, begitu. Jadi kita belajar ilmu tasawuf ni, makna kita mengenali tentang sikap-sikap perangai manusia ni. Jadi yang Allah Ta'ala sebut, apa dah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha. Itu dia. Kan manusia ni dia melampau. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah Ta'ala yang ingatkan pada kita, dia cipta, dia ajar. Jadi kenapa? Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Nafsu tadi, nak itu kan, teringin, nak makan tu, nak makan ni. Tu dia. Kenapa? Kerana daripadanya lah terjadi tadi keinginan farash tadi. Farash dikaitkan dengan farash. Kan anggota yang 7 sebelum ni. Perut, farash, kaki, tangan, mata, telinga, mulut. Ini dipanggil anggota yang 7 yang wajib kita pelihara tadi. Jadi keinginan
farash tadi, nafsu tadi, keinginan seksual. Sebab itulah di dalam kitab Sabilul Muhtadin dia ada sebut bahawa kita ni manusia ni Allah ciptakan ada daripada berapa kekuatan dia panggil. Beberapa kekuatan. Yang pertama, kekuatan akal manusia. Manusia boleh fikir. Boleh mendapatkan sesuatu. Manusia tadi boleh menerokai dan sebagainya. Sebab itu dia panggil kekuatan akal manusia, yang mana kekuatan akal ini diisikan dengan ilmu, maka dia boleh bertindak. Akal tadi, dia boleh mengetahui, dia boleh membuat sesuatu dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada di bumi ataupun di langit. Kemudian manusia ni ada dipanggil quwwatun syahwiyatun farjiyah, kekuatan keinginan yang berkaitan dengan farash. Manusia tadi dia nak bersama, kan? Itu fitrah tu. Sebab itulah Allah nak lengkapkan kita tadi, keinginan disalurkan dengan cara yang betul. Diajar kepada kita dalam bab fiqh tadi, bab munakahat, yang berkaitan dengan perkahwinan. Maka kita nak salurkan keinginan yang berkaitan dengan farash tadi melalui perkahwinan. Itu dia yang sah syarat tunjuk. Kahwinlah. Kahwin. Tak boleh. Kalau kuat sangat keinginan, 2. Tak cukup lagi 3. Tak cukup lagi 4. Kan? Cukuplah tu. Saya kata, ada manusia macam tu. Kan? Ada gift manusia di Malaysia ni, tak tahu dia pakai jin apa, tak tahulah. Jin tu ke, jin tolak ke. Satu hari dia bersama dengan isteri dia 17 kali. Tuan-tuan bayangkanlah. Kan? Satu hari 17 kali, macam dia semayang fardu tu. Itu makna luar biasa. Kan? Sampai peringkat isteri dia mohon supaya diceraikan. Tak tahan. Itu kita kata. Kan? Jadi Allah bagi tadi, tapi manusia tadi kadang-kadang dia buat sesuatu yang melampau. Maka ini Allah ajar kita melalui perkahwinan. Kan? Perkahwinan tadi sama tadi ini. Tapi kalau tidak melalui sistem yang Islam ajar, maka namanya zina. Wala taqrabu zina, jangan kamu menghampiri zina. Allah Ta'ala beritahu. Kan? Kalau manusia berzina, dia ada perundangan dia berkait dengan undang-undang pula. Nak jaga manusia ni supaya tidak melampau buat suatu perkara tadi, maka dalam kategori itu dia panggil hudud. Kan? Yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tadi. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, maka kerana kesalahan tadi sabit, maka hendaklah kamu rotan dia dengan 100 kali rotan. Tapi rotan tu macam mana? Islam nak mendidik, kan, supaya dia tak mengulangi perkara tersebut. Maka ada kaedah tadi dalam pendidikan dipanggil preventif dan kemudian kuratif. Preventif tadi ialah benda tadi diajar kepada kita dulu, maklumat-maklumat ni, benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat, ni halal, ni haram dan sebagainya. Tapi bila manusia melanggari, maka ada kaedah dia untuk membaiki balik keadaan yang berlaku tadi. Maka dia ajak bertobat, kan, kepada Allah SWT. Bertobat, kita tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah SWT dengan taubat nasuha. Taubat tadi nanti kita ada dalam bab ni, kan, apa yang kita faham nanti tentang konsep taubat tadi dan bagaimanakah caranya sekiranya dia ada kaitan dengan hubungan kita dengan Allah, dan bagaimana sekiranya ada kaitan hubungan kita tadi dengan manusia. Macam mana cara dia tu. Jadi ini keinginan tadi. Quwwatun. Lepas tu quwwatun apa dia? Yang berkaitan dengan bataniyah. Kekuatan keinginan yang kuat yang berkaitan dengan perut. Ni perut ni nak makan kan? Nak makan, nak ceritanya, maka Allah ajar kepada kita tadi. Tentang apa? Iaitulah fiqh yang berkaitan dengan muamalat. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan muamalat ekonomi. Macam mana mu nak makan ni lapar, nak memenuhi keinginan-keinginan ni, ada cara dia. Nak tahu supaya tahu halal haram dosa pahala, kemudian nak tahu bagaimana cara nak menguruskan, nak mendapatkan sesuatu tadi dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul tadi kepada kita.
Itu dalam fiqh dipanggil fiqh muamalat. Tadi fiqh munakahat. Kan? Jadi ini kata. Kemudian apabila lah mengerasilah oleh keinginan makanan tadi yang kita makan ni, lampau sebagainya, dan keinginan jima, nescaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta. Dia ada kait dan keinginan nafsu syahwat tadi. Makan. Sebab itulah kita tadi kalau makan banyak, cuba tengok, dia jadi malas, jadi letih, kan, dan sebagainya. Jadi makan tadi ada. Sebab itu Islam mengajar kita makan tadi. Tok guru kita pun ajar makan tadi jangan makan minum, makan minum, makan, lepas tu hold dulu, kemudian setengah jam tu barulah kita minum, kan. Tidak nak ceritanya dia boleh membawa penyakit kita ni. Ini cuba tengok, muda-muda pun dah kena, kan, kencing manis lah, darah tinggi tak boleh, darah rendah pula, darah rendah pun tak boleh juga. Tu dia, kan, masalah jantung, kolesterol apa ni lah dan sebagainya. Itu darah tinggi macam mana, sebab apa jadi darah tinggi, sebab apa jadi pula darah tu jadi darah rendah. Ini semua dipanggil penyakit-penyakit yang menyerang fizikal manusia. Tu dia, kan. Jadi faktor-faktor dia adalah, kalau kita buka dalam kitab At-Tib Nabawi, perubatan para anbiya, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dia sebut ada 9 faktor, kan. 9 faktor manusia ni, faktor-faktor yang menyebabkan manusia ni berpenyakit, diserang oleh penyakit tadi, ada 9 faktor. Jadi 9 faktor tadi kita tengok macam mana kita nak buat, ialah nak membagi balik. Kan, salah satu daripadanya faktor pemakanan. Kan, itu faktor yang apa ni lah. Faktor yang pertama disebut dalam kitab tu genetik, keturunan. Kan, penyakit-penyakit ni dia berpunca daripada, kadang-kadang daripada keturunan ayah kita, tok kita, kan. Jadi benih tu, turunan tadi dia ada penyakit-penyakit ni. Jadi kita tu terimalah. Ya, macam saya dulu lelah. Ayah saya lelah, betul, tok saya dulu lelah. Tapi saya sempat masa kecil tadi, masa kecil tu, dalam 7 tahun macam tu, mak bawa kat klinik. Masa tu di PJ Old Town tu ada klinik apa nama tu, bawa tu, alhamdulillah. PJ Old Town, lepas tu ada satu klinik dekat Brickfield dulu, apa nama klinik tu, kan. Jadi ini alhamdulillah. Sekarang ni alhamdulillah, tidak tengok ayah kita masa lelah tu, dia tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Dia bila dia penat tu, nak tanya, itulah, tengok kadang-kadang pakai yang pam tu. Kan, pakai pam tu. Tengok, tapi alhamdulillah. Bagi tu ada genetik, kan. Cuma kita tadi berubat tadi, alhamdulillah hilang. Jadi ini. Lepas tu penyakit-penyakit berpunca tadi ialah pemakanan. Kita makan macam ayah-ayah semua, kan, dah peringkat dah 60 ke atas. Apa yang perlu kita makan? Apa yang perlu kita tahu tentang jenis-jenis makanan yang sesuai dengan usia kita, kan. Tambah-tambah yang atas lagi tu pula, gigi tak ada, dia nak pepak pun tak boleh dah, kan, gigi dah tak ada. Nak tanya, jangan bagi dodol. Selagi bagi dodol lagi tercekik pula, innalillah. Ada di Malaysia, kan. Saya pun, mak saya pun jatuh juga. Apa pemakanan yang sesuai untuk usia yang dah 70 lebih, kan, tapi dia sihat. Pemakanan tadi bagi madu, kan, madu tu bancuh minum habatus sauda. Lepas tu kita bagi buah tamar, kan, beli buah tamar tu nak ceritanya. Lepas tu dia makan jenis-jenis serat. Kemudian oat, kan, jenis-jenis ni apa, kalau nak makan pun bubur yang sesuai, kan. Bubur kita macam bulambu tu, kan, bubur apa ni apa ni, ayam ke, ragi yang dah di blender dan sebagainya, sesuai macam baby, sebab dia dah kembali balik. Wa man nu'ammiru nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan umur dia, kami akan kembalikan balik dia seperti kanak-kanak kecil. Kan, anak-anak kecil dulu kan jenis lenyek, kan, kentang apa-apa bagi lenyek. Jadi kita pun akan kembali skrip macam tu, kan. Tapi sekarang ada gigi lagi, boleh lah lagi,
Ya nak ceritanya, tapi kalau orang dah sakit gigi tak apa ni ya, Allah nak pepok tak boleh nak ceritanya. Sakit kan dan sebagainya. Jadi makanan kita tadi jenis-jenis macam tu. Tapi sekarang boleh lagi. Tapi itu pun dari segi nafsu kita pun dah makin down. Kan makanan pun kita macam dulu. Dulu 2-3 pinggan. Kan itu dah. Sekarang ni tak ada. Kan kadang-kadang puasa pun cuba kita tengok tak macam dulu, puasa pun cukup lah kan. Macam ayah saya tengok kadang-kadang dia makan simple je, buah tamal minum apa ni dah puasa. Ada. Jadi ni kita tadi tengok. Tapi yang kanak-kanak macam ni yang tak ada gigi tu kan, bawah 2 tahun, dia sesuai menyusu susu ibu dia. Tu dia yang syarak bagi tahu. Lepas tu dia naik 2 tahun ke atas, apa makanan yang sesuai. Kan cuba tengok orang buat kajian tentang pemakanan kan untuk kanak-kanak yang begini kan. Naik pula. Dah kita ni peringkat kanak-kanak yang 8 tahun ke atas, lepas tu remaja, dewasa. Kudu masa tu kuat makan tu. Lepas tu dah turun balik 50-an, kurang dah sikit. 60 pun dah turun dah. 70 pun makan ceput-ceput je. Tu dia. Lepas tu dah naik tu tak ada. Jadi janganlah kita marah kalau dia makan. Mak kita yang usia-usia macam tu ke apa, kau jangan duk marah dia. Dia makan kadang-kadang itu cukup. Dia bukan jenis apa ni yang kita nak takut nak bela dia tu pasal apa. Bukan dia makan jenis 3-4 pinggan. Makan ceput-ceputnya. Itu dia. Yang penting kita tadi jaga dia, beri apa? Kita doa pada Allah. Supaya Allah beri kekuatan untuk kita menjaga ayah dan ibu kita dalam keadaan usia yang sebegitu, dan kita doakan supaya Allah janganlah bagi penyakit-penyakit yang kadang-kadang takut kita tak mampu nak jaga mereka. Ada kan dia buat Allah Ta'ala uji tu, ibu tu kencing tak boleh apa ni, lepas tu buang air besar pula, macam mana agaknya. Kita kan kita doa minta Allah supaya kita ni kalau diberikan ujian begitu, maknanya kita dapat melaksanakan tugas tadi. Kita tak tahu. Hari ini kita sihat, esok kita sakit, nak ceritanya kita tak tahu. Kan kena stroke, ada orang kena stroke, tak boleh dah. Nak ceritanya keadaan dia perlu penjagaan dan sebagainya. Itulah yang Nabi kata, irtanim khamsan qabla khamsin. Peliharalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kan sihat sebelum datangnya sakit. Dia sihat, alhamdulillah kita boleh datang solat berjemaah kan, istiqamah. Tapi bila kita sakit kadang-kadang kita tak dapat nak solat. Jadi bila tak dapat nak solat berjemaah tadi, oleh kerana sebelum ni kita ni orang yang disebut orang yang rajin datang ke masjid, beribadah di masjid, maka Allah berikan pahala juga sama. Ya tak? Sekiranya kita sakit tadi, orang yang dia ni istiqamah datang berjemaah, itu Allah bagi. Macam kita kerja, tapi tak apalah, nak bagi juga dia punya imbuhan, ingatkan dia masa dia kerja tu, kita bagi pencen kan, bagi pencen. Pasal sebab tak kerja pun ada masuk juga kan, walaupun kita kata ikut gaji kita kan, tapi sekurang-kurang ada. Macam itulah. Jadi kemudian apabila mengerasi oleh keinginan makanan tadi dan keinginan jima, nescaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta. Tamak pula harta pula nak cari. Kan? Aset-aset tadi yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tadi. Zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir. Dihiaskan bagi manusia itu. Keinginan dia. Keinginan. Makna keinginan dia mengendaki. Pangan kita tadi, apa dia? Iaitulah lelaki dia nak kepada wanita. Sebab dia tengok kan, lelaki nak wanita. Nak wanita tu makna kita bujang dulu nak kahwin lah. Bila dah kahwin kan, nak kahwin tu, dah kahwin tu pengin juga nak kahwin lagi kan, tapi mampu tengok je, tak mampu buat kan, action je, gedegung-gedegang cakap kan. Tapi tak apa, memang jenis kita. Ya, memang macam tu lah cakap. Orang kata nak puas kan, nak cerita tu, cerita ni nak tambah seorang lagi apa semua, tapi tak berani. Tu dia kan. Jadi tak apa kita nak cerita. Sebab apa? Sebab ada syair Arab dia mengatakan bahawa tidak dinamakan seorang itu lelaki kalau dia tidak ada keinginan nak berkahwin lebih daripada seorang. Betul tak ayah-ayah?
kan. Ya mestilah kata apa ni, semua sama kan, saya pun macam tu. Betul dah. Tapi bukan takut bini, tak nak. Orang kata takut bini ni. Saya pergi tu baru ni sekolah dekat Puchong, dan tu juga pergi ziarah sekolah yang kena banjir tu di apa, dekat Kampung Sri Aman. Dan ada sekolah sahabat tu, sekolah Tahfiz Vocational. Jadi Tahfiz Vocational dia ada buat, dipanggil pelajar-pelajar tadi selain daripada menghafaz Quran, dia ajar bahagian catering, masakan semua, panggil chef daripada hotel mengajar budak-budak tu masakan. Duduk situ selama 3 tahun, dia mesti habiskan 62 menu. Seronok tu saya kata, kalau dapat bini lagu tu kan, menantu yang tu senang suami kan, 62 menu. Lagi tukar menu. Lepas tu sekolah tu pula yang seronoknya, dia ada bengkel kereta. Pelajar-pelajar tu yang buka tu, dia latih sebagai usahawan muda apa semua kan, belajar apa Quran. Ada bengkel kereta, ada bengkel motor, ada. Kemudian pula dia ada pula hardware. Ustaz tu dia apa ni, buka kedai hardware. Saya pergi tengok apa ni, esok dia kata apa ni, kami buat, budak yang jaga hardware tu bekas-bekas pelajar tu semua. Budak perempuan apa ni, jaga kedai hardware tu. Kita boleh tengok sekolah vocational, Tahfiz Vocational, Kampung Sri Aman Puchong, Batu apa ni kan. Jadi itulah cerita. Jadi rupanya ustaz ni, rupanya dia memang betul lah kawan saya kata, ustaz, kalau ustaz nak buka sekolah macam ni, ustaz kena tambah lagi. Sebab apa, sekarang ni ustaz satu je terbang macam tu, tak berapa apa ni kan. Ustaz kena terbang, kena 2 sayap. Baru boleh kan. Tapi kalau ustaz buka sekolah, kena 2 sayap. Kalau 1 sayap tak boleh lagi. Dia pandai lah dia kan. Jadi itu bukan senang kan nak buat ni, tapi dia ada kemahiran. Guru ustaz tu dia memang dulu dia pernah bekerja dengan Mara, betul pula kerja dengan apa ni di bahagian apa ni, dan Zul tu pun dia kenal. Ada Zul yang bahagian engineering tu kan, Zul tu. Tapi itulah, dia banyak dia punya ciptaan-ciptaan dia diambil oleh orang lain. Tu kita kata tadi, bukan tak ada. Jadi dia kata memang kami nak train budak-budak ni, dia boleh hafal Quran, dia boleh jadi usahawan, buka bengkel motor, buka bengkel kereta dan sebagainya. Sekarang ni diorang dah praktikal dah. Di sana tuan-tuan boleh lah kalau nak buat lawatan tengok kan. Dia punya pengutur dia Ustaz Asri Yunus. Dalam FB dia pun ada kot, Ustaz Yusri apa ni, Asri Yunus FB dia. Jadi ini kata kepada harta, kenapa? Kerana tiada dapat nak menunaikan 2 keinginan itu melainkan dengan harta. Apa dia? Nak beli, nak makan, nak kahwin, duit juga kan. Jadi bila keinginan nak penuhi tadi, maka tak boleh tidak harta. Bila nak cari harta pula, tu yang timbul tadi. Timbul apa? Nak menipu, nak apa ni kan, nak lebih tadi. Sanggup kan. Kadang-kadang nak apa ni, keperluan, keinginan tadi, nak kereta besar, nak rumah besar, nak bini besar. Jadi duit nak kena carilah kan. Bila cari duit tadi, bila tak ada panduan dengan agama tadi, itu yang berlaku. Wala'iyazbillah kan. Dia orang tak takut tuan-tuan nak ambil duit orang ke apa, ke nak tipu pun orang tak takut. Pasal tak dipasakkan dengan ittaqillah. Itulah timbul tadi kan. Allah Ta'ala sebut dah, memang kita nak harta ya, perempuan, lelaki nak perempuan, perempuan nak lelaki. Lepas tu bila dah kahwin, anak kan. Bila anak tu ada, nak cari lagi lah, nak besarkan dia, nak beri nafkah apa semua. Tu harta tadi kan. Lepas tu pula apa dia, harta yang banyak. Itu dia, daripada misal kata emas, itu dia daripada jenis perak, kemudian kenderaan yang kita nak apa ni, kemudian ternakan, sawah ladang dan sebagainya. Dzalikal mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itulah Allah Ta'ala kata kesenangan manusia tadi hidup di dunia kan. Allah dah sebut. Jadi Allah ajar kita tadi, ini dia yang mu nak cari ni, itulah. Tapi bila mu cari ni benda-benda macam ni, janganlah lupa pada Allah Ta'ala. Kita tadi jangan lupa Allah Ta'ala. Kita nak meniaga, Islam tak larang. Mu nak meniaga lah, Islam yang suruh.
Sebab apa? Sebab generasi para sahabat pun mereka adalah golongan orang-orang yang berniaga. Ayah Nabi pun berniaga, Abdullah. Tok Nabi, kemudian isteri Nabi Khadijah, sahabat Nabi, menantu Nabi, semua usahawan. Jangan kita ingat mereka terlekeh. Abu Bakar, Sayyidina Osman, kemudian sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf. Ini golongan dipanggil hartawan yang duduk bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga di kalangan sahabat yang susah. Allah jadikan semua tu nak tanya skrip tadi macam mana yang senang membantu yang susah. Yang susah macam mana pula mereka tadi. Pada kita tadi. Dan terjadi daripada ingin kepada harta tu pula ingin pula kepada kemegahan, bangga. Lepas tu kita tengok Allah cerita dalam Quran kan Qarun. Qarun nak tanya bagaimana sikap dia. Masuk. Azan. Kita terus. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi dia kata sini, bila kita dah nak harta itu ingin pula kepada kemegahan. Kemegahan tadi, aku banyak harta, aku kaya. Bila aku kaya tadi, aku boleh buat apa saja yang aku kendaki. Aku nak pujian, dan sebagainya daripada manusia. Itu yang ada skrip dia tu dalam Quran. Qarun, kan, Firaun, lepas tu siapa lagi? Ya Allah cerita dalam Quran, Namrus. Jadi dalam kitab ilmu tasawuf, apakah dia faktor-faktor yang menyebabkan manusia tadi jadi sombong kepada Allah SWT? Itu ilmu. Kan? Jadi kita belajar tadi, oh gitu. Esok kalau kita kaya, Islam tak larang, tapi jangan sombong. Kan? Jangan sombong kepada Allah SWT. Bila kita miliki harta, jangan lupa untuk berkongsi dengan orang yang memerlukan tadi, yang Allah tunjuk kepada kita, golongan asnaf. Kan? Jadi kita, alhamdulillah kan, kita dididik macam tu. Kaya, tu dah. Kadang-kadang kekayaan kita pun bukan kita usaha kita warisi. Betul tak? Warisi apa? Ayah kita dulu penat lelah apa semua, bila dia meninggal, tinggallah harta. Jadi kita ni terima je. Tu nama pusaka. Kan? Dia terima. Jadi terima tadi kita tak dapat kerja. Ayah aku ni nak 7 keturunan, harta tak habis. Tu dia. Kan? 7 keturunan. Jadi tak payah, enjoy lah. Tanya, bila dah kaya pula dia jadi perangai lain pula kalau tak dididik dengan agama. Kan, dia boros tu dia dan sebagainya. Dia lupa. Kan? Jadi Islam ni dia sentiasa mengingatkan kita agama ni. Jadi maknanya kita faham Islam tidak larang kita nak jadi kaya. Nak jadi jutawan ke, Islam tak larang, tapi takut kita tadi bila duduk tempat begitu dia akan timbul perangai-perangai tadi. Kan? Yang tak molek sehingga kita jadi orang yang sombong dan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia kata nak kemegahan. Kenapa? Kerana sukar mengusahai akan harta itu melainkan dengan kemegahan. Ini contoh juga. Tak malah kita cerita kan. Kadang-kadang orang nak bisnes ni nak dapat ni apa dia? Kalau dapat datuk kan senang kan. Datuk ke Tan Sri ke apa ke, senang dapat projek. Tu dah. Tapi kalau tak ada datuk ni, nak tanya payah sikit. Tu dah. Kan? Pasal nak kemegahan tadi. Tapi ada kemegahan tadi yang syarat tunjuk kepada kita, ada sesuatu yang kita nak tadi, tapi ada tujuan dia. Tak ada masalah. Kan? Kita nak kemegahan tadi untuk kita tadi buat sesuatu untuk agama tadi. Tak ada masalah. Tapi kalau kita tadi hilang punca tadi, itu yang timbul tadi. Kan? Kita jadi orang yang sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran tadi. Kemudian apabila menuntut ia pula akan harta, dah cari harta tadi, rumah banyak, aset dia, tu dia harta kadang-kadang diviralkan buat untuk apa ni, nak tunjuk duit bersepah-sepah. Boleh kan, duit persepah-sepah nak tunjuk ni, pijak-pijak duit amboi katanya kan. Lepas tu pula mandi dalam kolam pula tu kan, kolam tu duit saja tu amboi nak tanya kan. Kita tengok aku nak dapat duit lagu tu pun payah. Tu dah kan. Jadi tak perlulah bila tunjuk-tunjuk macam tu, takut-takut nanti oi bagus tu dia tunjuk macam cerita Piramli. Okey, tapi ayat Ahad cuti, tak boleh nak rompak. Island okey.
P. Ramlee pun bagus. Kan? Makna kalau cuti, tak boleh merompak. Kan? Ayat had tu. Cuma hari yang kerja, boleh merompak. Tak boleh. Tu yang timbul tadi kan. Ini orang duk tunjuk dalam FB apa semua. Orang cari tuan-tuan. Jangan ingat tak apa ni kan. Sekarang ni orang susah nak cerita misal kata kan. Nak perlu apa ni, tengok benda tu. Takut-takut macam tu lah. Kan baru ni polis pun bagi tahu kan. Pasal kita duk kadang-kadang pergi apa ni, balik kampung ke apa, tunjuk. Oh pergi sini. Orang tengok. Dia ni tak ada di rumah ni. Waktu sekian-sekian. Okey, kita pergi rumah dia. Dah tak? Pergi rumah dia, tengok memang tak ada orang. Itu lah. Pasal apa dalam FB tadi? Dia tunjuk kita pergi kat sini kan. Ini tunjuk status tu. Kan? Ini pergi mana. Orang tahu perjalanan kita tu. Tahu dah. Yang kita nak cerita tu apa? Ya, kadang-kadang boleh membahayakan kita tadi. Jadi ini disebut tadi, dan mendapat ia menuntut ia akan harta dan kemegahan, dan mendapat ia akan keduanya. Dapat tadi, dia nak kemegahan, harta tadi dia dapat, dan secara berhimpun pula padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan. Dia kan, bila kita dapat terhimpun kemegahan tadi, harta kita megah dan sebagainya, maka akan datang lagi penyakit-penyakit yang menyerang jiwa manusia tadi, seperti riak dan takabur. Itu dipanggil penyakit-penyakit yang menyerang jiwa. Tadi penyakit-penyakit yang menyerang jasmani. Dua kan, ilmu tasawuf ni dia suluh bahagian sini. Yang ilmu fiqh dia suruh benda-benda luaran tadi, tapi dalam ilmu tasawuf juga dia menyuluh kita tadi tentang jasmani kita dan juga rohani. Sebab itu yang kita sebut dulu dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah kata apa? Innallah la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Kan? Allah Ta'ala tadi, dia tidak menilik ia kepada segala rupa kamu dan segala badan kamu luaran, tapi hanya saja menilik ia Allah kepada segala yang berkaitan dengan hati kamu tadi. Jadi ini kan, kita tadi begitulah, timbul riak dan takabur, dan timbul pula perasaan dengki dan berseteru dan lain daripadanya, dan tempat keluar semuanya itu adalah perut. Tu dia asalnya, perut dia tu sebut lo kan, nak tu nak ni, bila nak dapat tadi dia akan datang benda-benda macam ni. Diceritakan kepada kita tadi, itu dia, sehingga membawa kepada kebinasaan. Timbulnya riak, timbulnya takabur, timbulnya rasa dengki. Kan, bila nak apa ni, projek tak apa ni, fight. Macam mana dia boleh dapat? Macam mana kita tak boleh dapat? Kan? Lepas tu, macam mana kita nak main potong kona? Tu dah. Timbul lah. Kan? Dia dah mula lah main begitu. Begitu pula nak dapat pula. Bawah table lah. Kan, jom kita bawa dia pergi makan mana-mana kan, bagi apa ni lah, bagi dia apa ni, pergi luar negara Europe ke berapa lama sekian lah, semua kita support semua. Macam-macam cara tak ni kan. Jadi ini berlaku kau yang sebegini, dan saya pun pernah begitu juga kan. Tok Guru pun pernah juga dulu datang buat sakit balak ni depan tu 1 juta masa tu kan, nak bagi tu 1 juta. Siapa pun tak tahu, ambil je lah. Tapi Tok Guru kata apa, kalau dia ambil nak ceritanya, esok siapa nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini aku boleh ambil, tapi esok nak jawab tu, kalau dia boleh tolong jawab tak apa. Gitu kan. Kita kata tadi mudahan nak apa saja. Dulu macam tu juga ada orang apa ni, saya masa dulu apa ni, dia cerita dia naik jadi YB tu, mari Cina-Cina ni mau apa kan, mau apa bagi tahu saja mau apa. Nampak dia mari, mulalah kita kan. Kita ni macam mana berlaku tuan-tuan, ujian. Kita ni manusia kan, cuma kita doa kepada Allah, kalau kita ni janganlah kan, cabaran tu orang kata depan kita tu mendatang tu memang begitu mencabar tentang keimanan tadi kan. Berlaku dia ada sahabat apa ni, saya mengajar dekat Melawati sebelah sana, dia seorang apa ni, pengarah oil and gas. Dia cerita, Ustaz, nak dapat tender dekat Petronas tu, tapi dia kata saya takkan buat begitu. Dan tapi rezeki dia kata semua daripada Allah, bukan daripada manusia. Tuan Haji apa nama duduk di belah sana
melawati tu. Ada surau yang ada sekolah tu. Apa? Dekat masjid tu. Masjid belah sini, dia belah sini. Tuan Haji apa nama Azmi. Ya tak? Dari syarikat dia belah sana tu. Sekarang ni dia dah pindah dekat Putrajaya. Rumah jenis-jenis orang kaya tu kan. Belah sana tu. Tu dah cerita. Tapi dia alhamdulillah karakter dia low profile. Orangnya. Jadi dia cerita dengan saya. Jadi ginilah memang cabaran dah. Kita ni kan bila kita nak apa ni, semua tempat area kita akan diuji oleh Allah SWT. Maka kerana itulah membesarkan oleh Rasulullah SAW akan pekerjaan lapar. Dah dikaitkan dengan lapar ni. Sebab apa? Sebab dikait dengan keinginan perut tadi. Itu dilatih kan, berpuasa kenapa? Kerana nafsu manusia ini dia boleh ditewaskan dengan lapar. Ya dah kan. Kalau dengan apa semua dah ada nafsu ni. Dia tak apa ni, tak peduli. Tapi bila dia dengan lapar puasa tadi, dia akan down. Itu dia panggil nafsu. Kita kan akal, nafsu. Yang kita sebut dulu akal dan tenteranya yang membangkitkan nafsu, dia juga ada dengan tentera tadi yang mengajak kita tadi kepada kejahatan. Innan nafsa la ammaratun bisu'. Allah Ta'ala kata kan. Sabda Nabi apa dah? Ma min amalin ahabba ila Allah Ta'ala minal ju' wal atash. Tiada ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah Ta'ala ialah daripada lapar dan dahaga. Bila kita lapar tadi, banyaklah kelebihan-kelebihan dia kan. Sebab itulah kita diajar oleh agama, maka akal tadi dipandu dengan petunjuk agama. Bukan agama dipandu oleh akal kan. Tapi akal kita dipandu dengan petunjuk agama. Kenapa kita puasa? Kenapa? Sebab itu puasa ni bukan orang Islam je dan kita kata ini ya tak? Agama lain pun ada ajaran dia tadi tentang puasa. Hinduism ada puasa, Buddhism pun ada puasa kan, Kristian pun ada puasa dia, Yahudi pun ada puasa dia. Sebab apa? Sebab asalnya semua ajaran ni ialah daripada Allah, tapi oleh kerana manusia tu makin jauh daripada agama, ada yang mereka tadi mereka-reka agama tadi kan. Kalau Hinduism dia boleh puasa, dia boleh minum susu dengan makan pisang. Itu puasa dia kan. Kalau kita puasa lagu tu okey ke, boleh sampai apa ni, lama sikit pun tak apa. Kan ada gitu. Ada pula yang jenis dia nak nafsu dia apa ni, dia hanya makan tadi, dia panggil apa, kumpulan-kumpulan vegetarian kan, makanan jenis sayur-sayur ni jenis sejuk. Jadi bila dia makan jenis sejuk ni semua. Sudah, kita ni jadi panas ni, yang keinginan tu kan nak bersama ni sebab apa? Makan jenis daging. Tu yang panas tu. Kan? Kita tengok makan daging lembu, lepas tu makan kambing, lepas tu makan apa lagi? Unta. Kan? Lepas tu apa lagi? Semua jenis ni tu yang balik panas tu. Senerai sikit je berasam kan. Tapi kalau jenis makan sayur, dia sejuk. Itu yang Shaolin tu. Shaolin ni set-set dia tak kahwin. Jadi bila tak kahwin, mesti pemakanan dia tadi ya ada jenis-jenis tu, maka dia sejuk je. Dia tak ada panas. Kan? Tapi kalau senerih tu mungkin panas juga. Tapi kalau jenis makan daging ni, dia tak jadi Shaolin dah. Ya tak? Jadi apa? Transformer apa semua kan. Jadi lain pula. Jadi itulah mana dia ada kait kan pemakanan kita tadi tentang karakter kita tadi. Lagu mana? Kita tengoklah. Sebab tu Allah suruh kita tengok, perhatikan kan makanan manusia tadi, jenis orang ni makan apa, jenis bangsa ni makan apa, jenis bangsa ni makan apa. Cuba kena karakter-karakter kan. Macam tu juga. Macam kita ni orang Melayu, kalau jenis buat makan ni, jenis apa menu pun tak apa. Southern, Northern, Eastern, Western. Semua dia sapu. Kan? Yang ni pula budak-budak sekarang apa? Takoyaki apa? Tu dia kan. Tu dah. Kan? Semua dia boleh sapu. Korea punya apa tak kira. Kan? Nasi Arab. Habis dah tinggal nasi Melayu. Ya, orang Melayu nasi Arab. Lepas tu apa lagi? Makan semua kan, pemakanan apa ni dan sebagainya, dia boleh pergi. Itu dia. Sebab tu yang karakter Melayu ni macam-macam boleh. Kan? Jenis perangai macam ni, karakter ni, jenis ni.
Dia ada. Dan sebut oleh Nabi, Sayyidul A'mal Al-Ju'. Iaitulah penghulu segala pekerjaan itu adalah lapar. Sebab tu dia panggil tarbiyah. Allah didik kan kita ni, umat manusia ni, tarbiyah dengan lapar. Ada sistem dia namanya puasa kan. Puasa ni bukan orang Islam saja, tetapi ada bangsa-bangsa lain. Tapi Islam tadi, syariat Nabi kita Muhammad SAW adalah syariat yang menepati tadi dengan fitrah manusia. Maka puasa tadilah kan, mana kita bersahur. Kita tak ada terus-terus nak puasa. Sahur kan, sahur tadi sunat muakkad hukum dia. Makan sahur tadi, makanan yang kita makan sebab apa? Untuk kita tadi dapat bertahan pada siang hari. Siang hari kita nak bekerja, maka sahur makan dulu. Lepas tu nanti bila dah petang buka kan. Bila buka pula jangan makan terlalu heavy. Sebab apa? Sebab kita puasa tiba-tiba makan terlalu heavy kan, makan dia akan boleh juga jam kita punya sistem tadi. Begitulah cara yang ditunjukkan oleh agama tadi kepada kita, dan insya-Allah kita akan sambung pada siang akan datang, masih lagi di dalam tajuk kita yang pertama ialah syahrut ta'am kan, lomba atas makanan tadi. Itu yang punca dia bawa kan. Macam juga marah ni nanti dia akan buat penyakit apa, seperti marah dia akan datang sifat dengki, sifat berseteru, kemudian akhirnya jadilah pemusuhan dan membawa kepada pembunuhan. Dan jadi semua dipanggil hati tadilah. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan kita berkongsi dengan ilmu-ilmu begini supaya kita dapat menghiaskan diri kita tadi dengan akhlak yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Ada soalan ke? Kalau nak tanya? Tak ada. Kalau tak ada tu insya-Allah lah. Ya saya. Ya, terkeluar macam mana tu? Oh, laki suka peluk. Mutah. Ya, saya. Ya, saya. Jadi macam Ustaz cakap tadi, kita kena jauhi daripada zina. Jadi budaya sana lelaki perempuan adalah bebas. Budaya kita tak boleh sebab kita dalam Islam. Jadi soalnya untuk mengelakkan diri daripada terjebak pada zina, boleh kita kahwin mut'ah. Okey. Soalan yang kedua ialah tentang situasi sekarang di Timur Tengah, di negara-negara Arab. Yes, sir. Utamanya sekali di Iran. Syiah. Di Iran Syiah, di Iraq pun Syiah, dan di Syria pemerintah di Syiah. Walaupun ramai orang-orang yang adalah orang Sunni, rakyat dia. Dan Syiah ni pula dia membenarkan kahwin kontrak ni. Nak kahwin sejam boleh, nak kahwin sehari boleh, nak kahwin seminggu boleh, kahwin sebulan boleh. Saya tanya Ustaz, macam mana Ustaz kahwin mut'ah ni, kahwin kontrak ni? Dia kahwin kontrak ni kalau ikut asalnya dululah sebelum diharamkan, perkahwinan ini dibenarkan atas masalah tadilah kan. Tapi selepas daripada tu, maknanya dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW, selepas itu mau perkahwinan ini diharamkan. Kenapa diharamkan tadi? Sebab dalam Islam ni, kalau dari segi akad pun, kalau kita belajar dari segi akad, kita tak boleh letak syarat. Kalau kita letak syarat setahun ke berapa tahun ke, perkahwinan tadi tidak sah. Tahu dah. Sebab kita ni adalah ahli sunnah wal jamaah, bukan Syiah. Kalau Syiah tu dia nak buat, itu dia punya hal lah. Tapi dalam kita sebagai seorang Muslim yang kata berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, maka ada dia punya peraturan dia tadi. Jadi macam kita kata pelajar-pelajar kita berada di sana. Sebab itu dalam pelajar-pelajar kita yang sebelum-sebelum ni, mereka tadi, bila mereka tadi tidak ada pengisian,
agama tadi, maka dianggap benda tu tak ada masalah lah. Hatta bukan saja di luar negara, sekarang ni di Malaysia pun berlaku. Di universiti-universiti di tempatan ni ada juga perkahwinan kontrak tadi. Sebab bila perkahwinan kontrak tadi, dia tidak akan mendatangkan satu masalah yang dipanggil kebaikan untuk kedua-dua pihak tadi. Anda katalah, misalnya kata kahwin tadi, hanya sekedar untuk memenuhi seksual saja. Ya, itu nak memenuhi. Lepas tu dia tak bertanggungjawab. Soalan gitu kan. Jadi sedangkan Islam tidak, dalam perkahwinan ni supaya kita tadi bertanggungjawab. Bertanggungjawab tadi dalam tempoh yang kita tidak tetapkan tadi. Mana sampai tu yang kata til jannah tu. Kan, sampai syurga. Itu dia. Rupanya tak sampai syurga lagi. Dah bercerai. Bergaduh terajang sana, terajang sini. Itu dia. Jadi dalam Islam memang tu boleh kita tengok dalam kitab-kitab fiqh bahawa perkahwinan yang diharamkan tadi di antaranya ialah perkahwinan mut'ah tadi, dipanggil kontrak. Diharamkan ada sebab-sebab tadi yang mana diharamkan tadi sehinggalah hari kiamat. Itu dia, tak boleh. Dan satu lagi perkahwinan tadi dia panggil dulu orang panggil Cina buta kan, ada orang kata Bengali buta. Itu dia. Tapi tak ada pula kata Melayu buta kan, Cina yang buta. Jadi ini pun tak boleh. Sebab itu ada perkahwinan yang diajar kepada kita sebab-sebab dia kan, yang mana kenapa dia diharamkan tadi oleh Islam. Jadi makna kita dah faham dah dalam pengajian kita dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, maka perkahwinan kontrak ini telah diharamkan oleh agama Islam yang sehinggalah hari kiamat. Tak boleh. Kalau kita nak kahwin tak perlu syarat kan, nak kahwin lah tu dah. Dan kalau nak pergi luar negara pun tak ada masalah kan. Kamu nak kahwin, nak ditanya nak jaga, kamu kahwin lah. Student di sana kan dengan kahwin, Islam dengan Islam. Kalau misal kata lelaki tadi orang Europe, Amerika, yang penting dia Islam, tak ada masalah. Sebab tu kita tadi pelajar-pelajar diorang di briefing dulu sebelum pergi luar negara kan. Mereka di briefing dulu, dia ada kursus-kursus untuk pelajar ni. Sebab apa? Sebab di sana tu memang kadang-kadang berlaku dipanggil culture shock, kejutan budaya kan. Macam saya pun pernah pergi di masa belajar dulu, macam tu juga pergi kat Syria kan. Syria ni perempuan dia lain, dia comel-comel. Yalah, perempuan tu ada sahabat saya pergi tu, dia kerja di MAS engineer 747. Dia pergi lawatan sana, dia pergi, ustaz, dia kata nak main sini tengok perempuan sini, nak ceritanya comel-comel macam yang meninggal yang England punya tu, Lady Diana. Banyak muka macam tu Lady Diana tu kat Syria. Tapi dia kata satu je, ustaz, bila dia senyum gigi dia tu tak jadi. Dia di down. Dia ada, sebab dia ada jenis orang-orang ni dia campur kulit dia. Syam ni kulit dia macam merah-merah sikit. Dan ada juga yang dipanggil Arab di sana yang kampung kan. Itu adalah kita tengok. Tapi yang mari tadi kalau lelaki pun memang diorang ni jenis orang kata macam Mak Saleh tu kan, sebab tu di belah Syam ni dia kata macam di Lebanon, Paris yang kedua. Sebab di sana macam Tuan sebut tadi lah, kalau di Lebanon 50% tadi Kristian, 50% tadi Islam kan. Jadi yang Islam pula pecah dua, Sunni dengan Syiah. Jadi macam Syria majoritinya ahli sunnah wal jamaah, tapi yang memegang tampuk pemerintah di Syiah. Itu yang berlaku begitu kan. Macam juga di Iraq pun Syiah juga kan. Tapi Iraq punya pegangan tadi, Syiah dia tadi dengan tu ada perbezaan. Tapi itulah yang berlaku kan. Ujian-ujian tadi yang dihadapi. Sebab itulah perlu kita tanamkan dulu kepada anak-anak ni kan, yang muda ni nak belajar kat mana tak apa, tapi kena ada asas supaya mereka pergi ke sana tak timbul kejutan budaya tadi, yang akhirnya mereka tadi tahu. Anak-anak orang Islam diceritakan kepada saya, mereka ditempatkan duduk bersama dengan keluarga yang bukan Islam. Jadi duduk dengan keluarga Islam tadi, mereka masuk jarum tadi. Ada yang berlaku. Sebab itu ada pelajar rakyat Malaysia kan, yang pelajar yang bijak tu, apa nama dia kan, dia pergi ke sana, akhirnya dia jual habis tubuh dia dan sebagainya. Itulah yang berlaku kan.
yang apa ni. Jadi kalau nak pergi tu memanglah sekarang ni perlu kita bagi orang kata briefing dulu kan, makna nak pergi sana, macam mana suasana tadi, supaya apa ni. Sebab itu macam kami di sana kita ada persatuan. Jadi persatuan inilah yang kita pelajar-pelajar senior, kita pastikan bahawa pelajar-pelajar perempuan ini dipelihara, kita jaga kan. Macam mana suasana di Syria, kita tengok perempuan tadi tempatkan dia lah pelajar kita. Sebab orang Arab ni dia kalau tengok tak boleh, kadang-kadang bukan tengok perempuan saja, tengok lelaki yang tak ada misai, tak ada janggut pun dia geram kan. Tu yang berlaku. Jadi itulah yang sempat saya respon berkenaan soalan yang dikemukakan oleh Tuan Haji dah. Jadi wallahualam, insyaAllah. Jadi saya pun dapat maklumat baru ni sebulan sudah ada di kalangan ahli jemaah sini yang positif sini, yang apa ni, positif COVID tapi alhamdulillah insyaAllah. Cuma yang baru ni kita doakanlah mudah-mudahan terjaga. Dan saya pun ada maklumat daripada sahabat saya, kemungkinan lepas raya Cina ni ada berlaku PKP lagi lah kan, tapi tersasar, tidak semua tersasar lah. Nak tanya ada macam di Johor pun sekarang ni dah apa ni kan, ada apa ni nak tanya, kes-kes yang naik tadi dan sebagainya. Apa pun kita doalah kepada Allah Ta'ala supaya dia pelihara oleh Allah SWT. Dan anak-anak kita pun dah seronok dah sekolah kan. Kami pun dah boleh datang semua dah, sebab KPM bagi arahan pelajar-pelajar sekolah yang pelajarnya kurang daripada 300 orang boleh datang semua. Tapi kalau yang lebih daripada 300 orang tadi, kena buat permohonan pula dengan KPM kan. Mungkin ada dia punya garis panduan lah untuk menjaga keselamatan tadi. Jadi wallahualam. Jadi kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini dengan tasbih, kafatul majlis dan surah wal asri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.